اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Hidayatus Sibyan, muka surat 15. Muka surat 15, baris yang ke-14 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Melainkan pada lafaz hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, maka dijawab daripada keduanya, daripada hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, dijawab dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Melainkan pada lafaz hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Hak ni sambungan terdahulu. Sunat bagi orang yang mendengar bang dan orang yang mendengar qamat, azan dan iqamah. Sunat bagi orang yang mendengar azan dan yang mendengar iqamah itu menjawab seperti barang yang berkata oleh keduanya, oleh orang yang bang dan oleh orang yang iqamah. Sunat jawab seperti sama, sebagaimana Nabi perintah, iza sami'tumul muazzina faqulu misla ma yaqul. Apabila kamu mendengar akan orang yang azan, orang bang, maka hendaklah berkata oleh kamu seumpama barang yang berkata oleh orang yang azan, oleh muazzin. Maka kita jawab sebagaimana yang dikata oleh orang azan. Melainkan ada hak melainkan, hak tak sama dengan apa yang dilafazkan oleh orang yang azan dan orang yang iqamah. Melainkan 3 tempat. Ketika hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, ketika as-salatu khairum minan naum, dan ketika qad qamatis salah. Tu qad qamatis salah ketika iqamah. Hak ni saja yang jawab disunatkan kepada orang yang mendengar tadi ni. Jawab tak sama dengan apa yang dengan apa yang disebut oleh orang, kalimah yang disebut oleh orang yang azan dan orang yang iqamah. Yang mana disunatkan kita bukan hanya disunatkan, kita bukan hanya disunatkan jawab, bahkan kita disunatkan kalau sedang bercakap, berhenti bercakap tu. Bukan kata orang bang kita teruskan bercakap, diselesai bang sikit kita pun jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu bercakap balik. Lepas tu bila asyhadu an la ilaha illallah, kita pun jawab asyhadu an la ilaha illallah. Lepas tu kita cakap semula. Tak, bukan hanya kita disunatkan jawab azan dan iqamah, bahkan ketika azan dan iqamah kita disunatkan kalau bercakap tu berhenti bercakap. Ada ni.
Ya, kadang-kadang kita bercakap, kita jawab. Orang azan orang azan lah. Iqamah biasa orang tak cakap ada. Masa orang azan tu. Ada ni. Kita jawab. Tapi masa tu Bilal azan, kita bercakap. Lepas tu kita jawab sekejap. Lepas tu kita bercakap. Kita jawab sekejap. Dah. Makruh kita bercakap. Makruh kita bercakap ketika Tok Bilal sedang azan. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi haram. Pada ni dia sama je, sama dengan orang lelaki lah. Kita ketika Tok Khatib berkhutbah, dilarang tu dulu ada kan, Tok Bilal sebelum Tok Khatib naik atas mimbar dipesan, barang siapa yang bercakap maka Jumaatnya lara. Tu. Maka apa hukum bercakap ketika khatib sedang berkhutbah? Mazhab Syafi'i kita makruh, mazhab Hanafi hukumnya haram. Tapi biasanya ketika Tok Khatib sedang berkhutbah, orang tua-tua memang tidak ada yang bercakap lah. Tapi kok bandar ni, masjid bandar, kalau duduk belakang tu Allah bisingnya lah. Tapi bukan orang tua lah. Budak mana tengok pada tuang tu sekolah menengah dah. Sekolah menengah dah tengok pada tuang tu. Tak ada ni. Lepas tu ayah dia duduk mana? Ayah dia. Ayah duduk depan tu, duduk sebelah depan tengah ngatik depan. Lepas tu anak di belakang macam mana? Dia tak peduli. Ada ni. Bising sungguh. Macam pasar dah. Bandar tu. Orang semayang, main pergi bawah. Naik kat kedua, dia main pergi bawah tu. Lepas tu, dia naik balik lalu. Tak ada mayang-mayang pun. Sungguh. Cuba cerita kalau ada anak pergi Jumaat, tak jenis anak-anak yang agak tu sikit, cuba kita tengok ke belakang. Orang perempuan kan, tak semayang Jumaat. Cuba kita tengok ke belakang. Tengok budak-budak duduk main tu. Sampai masa semayang dia balik itu, cuba tengok ada tak anak kita. Cuba tengok. Dia balik pun balik macam orang lain balik juga. Maknanya kata macam semayang juga kalau tak tahu. Bukan dia balik masa orang sedang berkhutbah. Dia bukan balik ketika imam sedang sembahyang. Tapi dia semayang ke tak? Tak. Pada ni. Bandar pesen tu tak tahulah. Biasa tak pergi Masjid Yuniza. Masjid Yuniza kan belah atas tu di separuh. Bukan? Belah bawah atau atas tu separuh. Pada ni. Jadi masa main Jumaat, budak-budak naik sebelah atas. Satu kali saya pergi Jumaat di Masjid Yuniza sebab kebetulan ada nak pergi jamu dekat Masjid Yuniza. Khutbah kedua, tajuknya apa? Tok Khatibnya cerita bab budak duk bising. Ayah di mana? Dia memang bising. Dan sekarang ni dia duduk dekat atas, Tok Khatib duduk dekat bawah. Dia khatib kan tinggi kan. Jadi dengan tingkat atas ni dekat lah. Bising. Mana ayah-ayah mereka? Duduk bawah. Panggil ayah-ayah mereka. Tak bertanggungjawab seumpama tu. Dalam sekarang ni kita turun ke bawah. Ayah. Anak naik ke atas. Kita duduk bawah dengar tu atas. Bising. Lepas tu kita tak bimbang ke? Ke anak saya. Tak bimbang ke? Dah bising tu. Tak tahulah anak siapa. Tapi anak kita ada atas. Kena mikir kat sikit. Kena anak saya sendiri kan buat bising gitu. Kena ambil tahu. Biar anak tu bersama dengan kita. Tapi anak tu belum balik lagi. Tak boleh masuk sama-sama dengan orang balik di hadapan. Rebut sah tak boleh. Kanak-kanak yang belum balik yang ada ni. Lepas tu kalau di masjid dia ada buat tulis, ini saf kanak-kanak. Bukan saf kanak-kanak tu untuk sembahyang 5 waktu. Bukan. Untuk sembahyang Jumaat je.
Sebab pihak masjid tahu dah orang balik, orang dewasa ni biasanya setakat ni hok kalu ni kalau sembang Jumaat. Maka kanak-kanak lepas dia tu sebab jangan rebut sah dengan orang dewasa. Ada kena faham molek sini. Yang tulis kata sah kanak-kanak tu hari Jumaat. Adapun semayang 5 waktu bersama orang depan tu lah. Hok ni hok belakang tu hari Jumaat je. Kan ada ni. Jadi kalau anak kita belum balik nak bawa ke hadapan, hukumnya makruh tu sebab kita berusaha dengan orang dewasa. Macam mana? Kita lah duduk dengan dia belakang. Saya nak rebut saf yang pertama. Sunat. Kamu jaga anak kamu tu wajib. Kamu tak dapat fadilat saf, tapi kamu dapat menunaikan kewajipan. Jaga anak, didik anak, ajar anak. Itu kewajipan kita sebagai ayah. Ni dah erti hukum mereka ni. Dia nak saf pertama tu sunat. Dah anak kamu nak lepas ke mana? Itu kewajipan kamu. Kamu nak bawa anak kamu ke hadapan tak boleh sebab kan anak kamu belum balik. Maka tak boleh rebut sah dengan orang sudah balik. Jangan duk soal pula, saya kanak-kanak belum balik pun saya khusyuk. Oh, kamu khusyuk, orang tua tak khusyuk. Ya. Dia baca kuat gini. Dah. Gini. Mokcik kena faham molek sebab apa dia baca kuat. Kena faham kenapa dia baca kuat. Sekarang ni mok duduk depan, anak duduk belakang, tapi anak baca kuat. Ni di masjid. Makcik cerita anak tu baca kuat. Jadi makmum perempuan ni siapa ke berhenti semayang lah sebab tak nak baca. Jadi celaru. Jadi terganggu lah kalau baca kuat gitu. Budak ni baca kuat sebabnya apa? Cuba pergi sekolah dia. Dia latih semayang macam mana ke budak tu? Dia masa di sekolah dia kan dia baca di sekolah tu kan raka subhana rabbiyal azim wa bihamdih kan gitu kan budak-budak. Dia belajar di sekolah. Pada ni ramai-ramai tasyahud pun at-tahiyatul mubah. Tu dia pergi baca sejid kuat tu. Sebab dia belajar di sekolah. Di sekolah tu ustaz dia suruh baca kuat sebab nak betul. Kalau baca salah, ustaz dia nak baiki. Tapi budak ni dia ingat ke gitulah bacanya. Lepas tu orang tua tu tak bunyi. Sebab dia tua, nanti saya tua saya tak bunyi jugalah. Takutnya. Takut. Tapi puca budak tu baca kuat kerana dia ikut masa dia belajar di sekolah. Belajar di sekolah tu latihan. Memanglah ustaz dia suruh baca kuat. Kau dah baca kuat nak baiki bacaan macam mana? Sahabat Ismail dia baca kuat. Atau atas mak ayah lah pula kena didik pula. Jangan biarkan. Ada ni. Jadi kena faham waktu tu. Dia sekarang ni sudah jadi berkelahi ahli Jumaat sekarang ni. Dah awal-awal lagi dia bawa anak dia masuk saf bersama dengan orang balik. Makruh seumpama tu. Ini kita cerita kanak-kanak yang sembahyang, bukan kanak-kanak yang bermain-main, bukan. Ini cerita kanak-kanak yang sembahyang. Pada kanak-kanak ni belum balik walaupun umur 12-13 pun. Kita panggil orang dewasa, orang balik walaupun umur 10 tahun sekalipun. Jadi kanak-kanak ni hak sembahyang. Bukan hak dia duduk main musing ke ayah dia tu, bukan. Ada ni apa pasal gini? Lepas tu dia main pula depan orang semayang. Berlari pula depan orang semayang. Orang tu pun ambil pegang nak gurang budak-budak. Marah pula ayah dia. Apa peluk anak saya? Dia marah waktu tu peluk anak dia. Nak balah pula atas masjid. Ya kamu biarkan anak kamu duduk main depan muka orang tua ni. Ni. Sekarang ni jadi huru-hara ni. Apa jadi gitu?
Ni ada orang-orang yang nak jadi hero. Jadi soalnya kanak-kanak ni boleh rebut sah dengan orang dewasa, tidak boleh. Tetapi apabila sah dewasa penuh, orang dewasa masuk belah kedah. Orang dewasa masuk belah kedah di sembilan lima waktu Orang dewasa masuk belah kedah, sah tu masih lagi ada ruang kosong. Kanak-kanak yang akan memenuhkan ruang kosong, bukan buat sah baru. Hati je. Tak ada ni. Itu aturan dia. Rebut sah tak boleh. Tapi apabila iqamah, orang dewasa masuk belaka, sah tu masih lagi ada kosong, maka kanak-kanak penuhkan sah yang ada, bukan buat sah baru. Kemudian barulah datang orang dewasa kemudian pula, lewat sikit. Kanak-kanak ni walaupun belum iqamah, itu tempat dia. Orang dewasa dia konsep. Walaupun kanak-kanak ni belum iqamah, walaupun kanak-kanak ni belum takbir sekalipun, iqamah dah. Salah sebut ni, iqamah dah. Sekarang iqamah. Pak iqamah ni, qomat itulah kan, pelik pula. Bila qomat, maknanya orang dewasa pun memenuhkan sah. Sah tu masih lagi ada ruang kosong, maka kanak-kanak memenuhkan sah yang masih lagi ada ruang kosong, bukan buat sah baru. Pada ni. Kemudian tu imam pun takbir atau ihram. Lepas tu kanak-kanak ni belum takbir lagi, sampailah orang dewasa pula. Dia tak boleh nak konsep dah kanak-kanak ni, walaupun kanak-kanak ni belum lagi takbiratul ihram. Itu tempat dia dah. Tapi kalau kita baik dengan budak tu, awang biar bocah duduk sini, awang duduk tepi. Kalau awang tu kata, tak apa Haji, dia pun duduk tepi. Tak apa kalau awang tu kata, keling, dah Haji main lambat kenapa? Ni tempat saya dah ni. Tu tak boleh kata apa Haji tu. Minta dengan awang, biarlah pocik duduk kat awang dulu ni. Oi, tempat saya marah awang, Haji main lambat. Ni pada ni tak boleh konsep dah, walaupun dia belum takbir. Tapi tak boleh rebut saf, kena faham molek. Jadi sekarang ni macam rebut saf dah, masuk sekali dengan kanak-kanak. Kata apa benda pula dah, jadi kucalana gitu. Ada pun hari Jumaat dia tulis saf kanak-kanak sebab dia tahu dah. Dia tahu dah di mana orang dewasa akan penuh. Lepas tu bawalah kanak-kanak. Mana kalau kita bawa anak, kita bus situ. Lepas tu macam mana? Kita duduk situ, jaga dia. Gitulah, faham tak? Dia duk mikir nak rebut sah yang pertama. Itu sunat. Dulu masa saya bersama Jumaat dulu, sekarang ni oleh kerana ada kuliah sebelum Jumaat tiap minggu, jadi tak timbul lah. Dulu masa saya belum ada kuliah sebelum Jumaat, saya tak pernah masuk dalam. Kalau masjid pengadang baru ke masjid mana, saya duduk belakang sekali, duduk sekali dengan kawasan kanak-kanak. Sebab apa? Anak kita ada duduk seorang dua orang. Kita bawa anak kita lah duduk sebelah, kita jaga dia. Tak pernah pergi pun ke hadapan. Memang duduk belakang. Cuma sekarang ni oleh kerana ada kuliah sebelum Jumaat, jadi duduk depan anak, duduk belakang. Lepas tu nasihat gitu jelah. Pusing juga budak-budak ni. Nasihat pun gitu lah. Tapi kalau duduk kanan ada kuliah, saya dahulu tak pernah pergi ke hadapan. Duduk belakang semua. Duduk sama-sama dengan hak bahagian hak. Kalau masjid pengadang bagus, hak bahagian hak mozaik tu lah. Kan mozaik kan kadang-kadang kita berasa berabuk lah. Kita duduk situ lah. Sebab apa kita ada anak? Kita kan anak kita. Gitu. Jangan busah dengan orang dewasa. Jumaat lain ni banyak dah kau bawa dengan anak dia. Alasan dia anak dia sudah berkhitang. Berkhitang persoalan lain. Kita bukan persoalan berkhitang ataupun belum. Kita persoalannya Nabi suruh utamakan di belakang Nabi ni di kalangan orang-orang yang baligh. Pernah bawalah kanak-kanak susunan dia. Tapi kanak-kanak bukan buat sah baru, memenuhkan sah yang belum lagi penuh. Tapi jangan rebut. Faham tak ni? Ni kanak-kanak semayang lebih khusyuk lah, dia patut duduk hadapan lah. Apa benda semua ni? Sebab tu kadang-kadang kalau kita tengok lah masjid yang ada madrasah. Masjid yang ada madrasah. Dia ada hafal Quran di madrasah di tepi masjid. Hak masjid lah kita kata. Papa tanya nak semayang, pelajar dia tu dok bang lagi tu dah penuh dalam masjid dah. Dengan pakaian putih, dengan serban putih.
Tapi kenapa ustaz-ustaz mereka letak murid dia di sah yang ketiga, sah yang keempat? Kenapa tak rebut sah yang pertama? Mana kalau kira rebut sah, memang tak ada orang lain dah. Sebab belum lagi azan, budak-budak ni siap dah ke dah disiplin dia, peraturan dia. Tapi kenapa ustaz dibubuh di sah ketiga keempat? Sebab ustaz dia tahu dah, orang dewasa sembahyang berjemaah oleh waktu ada 2 sah, 3 sah, 4 sah. Dia tahu dah hak sama-sama. Jadi letak pelajar dia ni hak sedang molek. Nanti tak payahlah. Tak payah lagi-lagi dah, sebab memang orang tu duduk tak tu je. Ramai-ramai 3 sah, gitu je. Ini bukan hari Jumaat lah ni. Maka dia pun letak pelajar dia, sebab pelajar dia kebanyakannya belum balik. Faham tak ni? Kalau awak balik dah, barulah rebut sah ke hadapan. Awak panggil apa? Anda panggil susunan tu betul. Walah kalau nak cerita pakar dengan comelnya, kalau kau syok, mungkin kau syok budak ni daripada orang dewasa. Tapi dia belum balik. Utamakan orang hak balik dah. Memang mereka mari awal, tapi mereka mari awal pun mereka tak boleh rebut sah. Badan ni ada sekarang ni banyak dah orang duk cerita jadi berkelahi ahli jemaah kerana kes budak-budak. Ni ada orang-orang masuk sekali. Jangan buat gitu. Ada ni. Kemudian ni anggap baik. Kita cerita ni kanak-kanak yang belum balik, yang sembahyang, yang kita ajar dah diri sembahyang yang sebenar. Bukan kanak-kanak yang sekali duduk sebelah kita, sekali hilang. Lepas tu ada pulak, lepas tu hilang. Lepas tu ada pulak, lepas tu hilang. Macam mana kita nak sembahyang? Tapi dia tidak rebut sah. Kita mari duduk belakang. Jadi kanak-kanak ni duduk sebelah kita. Betul dah tu? Betul dah. Dan kita pun sapa lambat. Orang sembahyang kita baru sapa, kita pun memenuhkan sah. Sebelah kita ni ada dah kanak-kanak lain. Sebab dia awal daripada kita. Tu hak dia. Lepas tu kita sembahyang, ada pula kanak-kanak mari di sebelah kita pula. Hak lambat sikit ni. Hak sebelah kita tak awal daripada kita. Tapi dia bukan sembahyang, dia bermain-main. Tu macam lain kes pula tu. Kita cerita ni kanak-kanak yang bersembahyang, bukan yang bermain-main. Yang bermain-main dia akan mengganggukan orang tua nak sembahyang. Itu tanggungjawab mak ayah pula tu. Pandai. Itu kira tanggungjawab mak ayah dia. Kita maksud tadilah maknanya nanti tu. Cerita kanak-kanak yang sembahyang, yang telah diajar dengan sembahyang. Bukan kanak-kanak macam tadi. Walaupun mereka berhak sebab mereka lebih dahulu dari kita, tapi siapa kanak-kanak yang lebih berhak ni? Kanak-kanak yang sembahyang. Ingat baik. Yang kita kata anak saya dia tidak rebut sah, dia orang dewasa sudah memenuhkan sah, barulah dia sah tu masa lagi ada kosong dia pun masuk. Betul. Tapi anak kamu sembahyang ke apa? Ni kan ada timbul. Jadi kita pula jadi kosong pula sebelah kita punya. Jadi kita pun kena penuh sah. Kadang-kadang kita nak penuh sah, dia masuk pula. Ini bukan omong ni dia jauh 2, jauh 3, jauh 4 dah ni. Sesuai dah dia masuk sah dengan kita. Bukan kecil-kecil mana jauh 2, jauh 3, jauh 4 dah. Memang sepatutnya duduk situ dah. Tapi malangnya dia tidak sembahyang. Dia bermain-main. Kat kedua tu ada lagi kawan belakang duduk kacau dia. Dia duduk main dengan kawan belakang. Lepas tu kita nak sembahyang macam mana? Ini tanggungjawab ibu bapa lah pula. Nak letak molek. Lepas tu hak kata kanak-kanak yang sembahyang. Dia macam mana? Lafaz macam mana? Di lafaz macam mana? Sekarang ni dia takbir ke tak? Dah dia takbir, dia lafaz kan dia takbir. Betul? Dah di lafaz tu masa mana? Lepas takbir dia lafaz macam mana pula orang cakap dah lepas takbir?
cerita hasah tu dulu. Cerita sekarang ni kalau kata berlafaz niat ni, mana lafaz niat? Usolli fardhu zuhri. Tu sebelum takbir. Dan sekarang ni kata Allah tu ajar. Dak sekarang ni berlafaz tu sebelum takbir ke di mana? Tadi nak jawab soalan, kalau dak faham soalan dak. Lafaz kuat dah, kita pun lafaz juga sebelum takbir. Lepas takbir tak ada orang ajar pula Allahu Akbar, saja aku semayang. Ada orang ajar gitu? Tak ada orang ajar gitu. Tak, ia berlafaz masa mana? Apa tu? Apa tu? Apa tu? Apa tu? Dia disebut kat mana? Dia disebut niat tu kat mana? Sahaja aku semayang tu disebut kat mana? Ketika mana? Lepas Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar, saja aku semayang gitu. Lepas tu? Yelah, mana Allahu Akbar, saja aku semayang pada zuhur gitu. Apa kita ajar dia gitu? Kita ajar tu dah betul dah. Bukan masalah dia tu maksud sah dah maksud sah. Aku dah cakap dah lepas takbir tu. Dok. Tadi panjang tu waktu cerita bab niat tu. Bab niat tu simple je, tak payah mana bab niat tu. Niat sebelum pun okey dah, atas pandangan-pandangan jumhur ulama. Tak payah mana bab niat tu. Tapi tak ada lah orang niat. Allahu Akbar, saja aku semayang fardu zuhur. Lepas tu barulah baca doa iftitah ke macam mana? Jadi tak ada orang ajar gitu. Kita tajuk jawab azan iqamah ni. Ada ni. Jadi kalau kita kata sebut tadilah hari Jumaat, dia letak tempat garisan tu memang untuk hari Jumaat. Sebab apa? Sebab nak jaga supaya ni supaya kanak-kanak ni tidak mendahului saf orang dewasa. Tapi lepas daripada iqamah, orang dewasa memenahkan saf, di hadapan tu ruang lagi masih banyak, maka kanak-kanak ni akan memenahkan saf. Memenahkan saf. Kemudian adalah pula orang dewasanya memang dia hari Jumaat dia kena kerja. Jadi sapanya memang lambat dia. Dia belakang sekali dah lah. Sebab dia sapa lambat. Gitu je. Maknanya tidak rebut saf lah dengan orang dewasa. Kemudian sebut tadi hak masalah. Jadi hak kita ni kalau ketika khatib sedang berkhutbah, memang kita sebut ni hak kanak-kanak tu hak mak ayah lah hari Jumaat ni mak duduk rumah. Jadi ayah tak cara tu atau ayah kena ambil perhatian lah di situ. Mana kita ketika khatib sedang berkhutbah, memang orang-orang tua tak cakap walaupun sepatah. Bagus. Ada. Jadi seolah-olah kalau bercakap ni macam jatuh hukum haram seolah-olahnya. Ya dah. Kalau cakap tu kok bukan orang tengok kita berkali. Ya. Misalnya orang telefon ketika khatib sedang berkhutbah. Contoh, kita ambil telefon tu berjawab. Orang tengok kita tu macam ada ni. Memang dia ni mari mana ni jahil sangat. Gitulah kira-kira. Jadi seolah-olahnya haram bercakap. Kita mazhab Syafi'i makruh.
Dia sama je hukum dengan bercakap ketika orang sedang azan. Sama je hukum dia. Kita bukan hanya disunatkan jawab azan, bukan kita disunatkan berhenti bercakap ketika orang sedang azan, orang sedang bang. Bahkan disunatkan kita kalau sedang membaca Al-Quran, sedang berzikir, sedang berdoa, sunat hentikan. Pada dia. Kita sedang mengaji Al-Quran, masuk waktu Tok Bila pun azan, kita disunatkan kita disunatkan berhenti Quran yang kita duduk baca. Ada ni. Kalau baca Quran pun sunat berhenti bercakap. Tak, dia selebih-lebih zikir secara itlaq adalah membaca Al-Quran. Itu selebih-lebih zikir. Ini secara itlaq tidak ada qaid lah. Kalau lepas daripada sembahyang, afdal dia berwiri. Dia ada masa-masa dia pula. Tapi secara itlaq, secara tak qaid dengan apa ketika dan apa tempat, yang paling afdal adalah membaca Al-Quran. Itu paling afdal sekali. Afdalnya membaca Al-Quran, ada ketika sunat berhenti baca Al-Quran. Afdal diam daripada baca Quran. Sekarang ni selebih-lebih zikir adalah membaca Al-Quran. Tapi ada ketika afdal tidak membaca Al-Quran daripada membaca Al-Quran. Hak selebih-lebih zikir bila ketika orang azan dan iqamah. Bayangkan tengah ngaji Al-Quran pun sunat berhenti. Sama telah pula ketika bercakap. Ketika bercakap. Dia begini je lah. Kadang-kadang timbul kita kuliah maghrib. Sedang-sedang kuliah maghrib, bunyilah orang azan, orang bang di masjid, di surau yang lain yang berdekatan. Ada ni. Dengar tu. Macam mana kuliah kita? Adakah kita sunat hentikan? Atau kita lebih kepada maslahat kuliah kita? Kalau kita hentikan, kita nak start balik, surah ni pula lagi, saya lagi azan. Kita hentikan, lepas tu surah lagi satu lah azan. Tak ada lah kuliah kitanya. Sebab tu biasa-biasanya orang ngajar diteruskan. Sebab itu azan di masjid lain, di surau lain. Dengar sebab speaker dia kuat. Pada ni. Lepas tu macam mana tak jawab azan tu? Hak boleh jawab lah. Situ banyak pula dia punya pembicaraan dia. Macam saya sebut sebelum ni lah. Suara tu bukan suara dia sendiri, suara speaker. Tak ada timbul pula seumpama tu. Kalau suara dia sendiri takkan sampai dia ke tempat kuliah kita. Pandai ni. Tapi kalau tak kena kuliah, kita jawablah suara walaupun suara speaker. Tapi kalau kita sedang berkuliah, kita hentikan kuliah kita sebab azan dia 2, 3, 4 minit. Kita baru nak mula balik, tempat tu pula bang pula. Kadang-kadang kan 2, 3 tempat. Di tempat kita bunyi orang azan. Lepas tu tak mengajar lah kitanya. Lepas tu biasa kita akan teruskan lah. Kita akan teruskan kuliah kita tu. Pada ni. Melainkan kalaulah azan tu di masjid tu, kita hentikan lah. Jadi pihak masjid minta, bila masuk waktu, dia nak bang dulu sekejap. Kita hentikan kuliah tu. Sebab apa? Itu azan masjid kita. Ada ni. Itu azan masjid kita. Ada setengah-setengah masjid, bila kita buat kuliah maghrib, dia akan beritahu, Ustaz, masuk waktu isyak, kita akan azan terlebih dahulu. Kemudian barulah terus sambung balik kuliah. Kita hentikan lah. Sebab apa? Sebab azan tu di tempat, di masjid kita sendiri. Faham tak ni? Lepas tu tengah ambil sembahyang. Lepas tu kita tengah ambil sembahyang. Orang bang, kita terus ambil sembahyang. Jawab bang lain, ambil sembahyang lain, tak ada masalah. Bukan ambil sembahyang lain, jawab bang lain. Adapun baca Quran dengan jawab bang ni benda sama, lisan lidah belaka. Adapun kita ambil sembahyang tak ada kena-ngena, kita jawablah bang dia tu.
kita kalau betul ambil semayang, kita je lambat nak masuk kepada majmuah kita pula. Kita akan ketinggalan pula. Kadang-kadang kita qabliyah pun tak sempat nak semayang. Ada ni. Tu tak ada masalah tu. Sebab kita ambil semayang kan memang kita tidak berkata-kata. Kita jawablah azan dia ketika ambil semayang. Jadi memang ada setengah tempat dia gitu. Apabila masuk waktu isyak lah, kalau kuliah maghrib dia suruh hentikan kuliah sekejap, dia akan azan, kemudian kita sambung balik kuliah, kemudian barulah selesai kuliah, barulah dia iqamah. Dia kan macam-macam di Selangor banyak seumpama tu. Dia berhenti, dia azan terlebih dahulu. Kita mazhab Syafi'i, kita azan bukan kerana waktu semayang. Kita azan, kita bang apabila kita nak semayang. Ada ni. Kita azan, kita bang apabila kita nak semayang. Bukan apabila masuk waktu semayang. Walaupun waktu semayang isyak sudah masuk, kita kuliah masih lagi panjang. 10 minit, 20 minit, setengah jam laginya, forum tu panjang. Maka selagi kita belum nak semayang, maka tak sunat lagi kita azan. Sebab kita mazhab Syafi'i, pandangan yang muktamad. Mazhab Syafi'i, pandangan yang muktamad. Pandangan kaum qadim ni, yang muktamad ni. Azan bang adalah untuk sembahyang, bukan untuk waktu sembahyang. Untuk waktu sembahyang ni, ini pandangan Imam Syafi'i kaul jadid. Tapi ini pandangan dhaif. Dia pandangan Imam Syafi'i hak jadid lah, hak muktamad, hak qadim, hak dhaif. Tapi berkaitan dengan bang untuk sembahyang, itu pandangan Imam Syafi'i kaul qadim, itu yang muktamad. Bukan untuk waktu, untuk sembahyang. Jadi kaul jadid bagi Imam Syafi'i untuk waktu. Pandangan mazhab Maliki untuk waktu. Sebab tu bagi pandangan yang kata bang ni untuk waktu, waktu sudah habis, qada, tidak disunatkan bang. Sebab waktu sudah tiada. Adapun pandangan muktamad dalam mazhab Syafi'i, bang azan adalah untuk sembahyang. Walaupun sembahyang tu waktu sudah habis, tapi baru nak sembahyang, maka sunat bang dahulu, barulah kita sembahyang qada. Sebab bang bukan untuk waktu, bang untuk sembahyang. Sebagaimana Nabi SAW, hak subuh tu, habis tu subuh Nabi sedar, kemudian dengan para sahabat radhiyallahu anhum tu, Nabi sebelum daripada Nabi sembahyang, Nabi perintah Bilal azan bang terlebih dahulu. Walau waktu sudah habis. Waktu subuh sudah habis, itu dalil bahawa bang bukan untuk waktu, bang untuk semayang. Memang untuk isyak sudah masuk, tapi kita belum lagi nak semayang. Kuliah maghrib itu masih lagi panjang, tak bang lah. 10 minit, 20 minit lepas masuk waktu isyak, barulah kuliahnya habis, barulah kita nak semayang isyak, barulah kita bang. Sebab bang bukan untuk waktu, tapi bang untuk sembahyang. Tapi dalam setengah-setengah tempat dia gitu. Dia hentikan kuliah sekejap, dia bang, atau kita hentilah kuliah, bang tu dalam masjid kita. Tapi kalau sedang kuliah bang hok jauh-jauh nu, kita teruskan kuliah kita lah. Macam ni. Ambillah. Jadi bukan setakat disunatkan jawab azan, bahkan disunatkan kita berhenti daripada walaupun membaca Al-Quran, walaupun sedang berzikir, walaupun sedang berdoa. Yang dimakruhkan jawab bang ni adalah ketika qada hajah, walaupun bukan dalam tandas. Qada hajah bukan dalam tandas. Kalau contoh macam zaman dulu, dia qada hajah di dalam hutan, bukan tandas. Dia qada hajah dalam hutan, dengar orang bang, tak sunat jawab, bukan jawab, hukumnya makruh walaupun bukan dalam tandas. Tetapi kalau dalam tandas, makruh jawab bang walaupun dalam tandas tu kita bukan qada hajat sekalipun. Kita masuk tandas tu kerana nak baiki. Flash tu hak rosak. Kita pun masuk baiki di dalam. Nak masuk tu baca doa nak masuk tandas. Saya bukan nak masuk qada hajat, saya nak masuk baiki, betul? Dan dimakruhkan berzikir, dan dimakruhkan dia menjawab azan. Sebab dia duduk dalam tandas.
Duduk dalam tandas, kes lain. Qada hajat, kes lain. Dia qada hajat, bukan dalam tandas, pun makruh juga. Dia masuk tandas, bukan qada hajat, makruh juga. Hak ni makruh kerana tempat. Hak ni makruh kerana perbuatan dia sedang qada hajat. Ada ni. Ada pun hak saya sebut minggu lepas, sedang istinja. Sedang istinja orang bang, sunat jawab. Tapi istinja kita bukan istinja di dalam tandas. Kalau istinja dalam tandas, sebut kata tandas, bukan kata istinja. Masuk baiki tandas pun tak nak jawab bang. Kena faham belah situ. Dan istinjaknya di mana? Istinjak di luar. Contoh orang dahulu, qada hajahnya dalam semok, dalam hutan, istinjaknya di telaga. Dia tengok istinjak di telaga. Faham tak istinjak ni dah? Takut istinjak pun dulu ustaz. Basuh berok, basuh kecing. Jadi sebut istinjak tu. Lah. Jangan, kita jangan ni. Jangan suka kadang-kadang ada orang yang dia tak faham. Dia tak faham sebut qada hajah, sebut istinja. Dia tak faham kadang-kadang ada. Biasa je. Kadang-kadang kita tersalah juga. Tersalah macam mana kita sebut gitu je. Sebut sebab hak panas saya sebut sebelum ni dah. Mengajar qabliyah ba'diyah, mengajar panjang. Qabliyah ba'diyah. Habis dah kuliah, ustaz nak tanya sikit. Qabliyah tu apa benda? Ba'diyah tu apa benda? Allah. Dah nak kata ke mana? Qabliyah ni kapik fardu hak sebelum. Ba'diyah ni kapik fardu hak sebelum. Tu saya buat tiap waktu dia kata. Nanti ustaz dah sebut qabliyah ba'diyah. Saya dah faham waktu. Jadi salah halik kita lah. Kalau kita sebut rawatib qabliyah, rawatib ba'diyah, dia orang tu ajar dia mana? Semayang sunat kapik sebelum, semayang sunat kapik selepas. Dia memang orang ajar dia gitu. Kita kadang-kadang tak boleh tu sangat. Kita kena kira juga. Tapi di tafsir Quran ni orang hok ngaji lama dah. Tapi kita kata ngaji lama belaka kita ni. Tapi dalam ramai-ramai kemungkinan ada orang baru. Mana ni? Kita bukan buat kelas di tafsir Quran ni tahun bulan Januari 2020. Ni. Hak ni je pelajar hak boleh masuk. Ada orang baru kena tunggu 20, 21 pula. Gitu. Kita bukan kelas gitu. Jadi kemungkinan ada orang yang baru nak berjinak, sebut-sebut gitu tu. Kadang-kadang mari sekali, tak mari-mari tu dia tak boleh ikut. Sebab kita kadang-kadang ni tak perasan. Kita cerita tu sebut istinja. Itu basuh berok kan. Ada mak kita kata, mu istinja tak lagi? Tak ada, mak kita tak nanya kita. Mu ni basuh berok tak lagi? Kan gitu kan. Kan ada mak tanya, mu ni istinja ke tak lagi? Tak pernah mak kita tanya gitu. Jadi kata ketika istinja sunat jawab azam tu, jikalau istinja tu bukan dalam tandas lah, sunat jawab. Ketika qada hajah makruh. Satu lagi makruh jawabnya ketika bersetubuh. Ketika bersetubuh bang, jangan duk jawab lah, senyap sudah lah. Itu makruh. Jangan pula buat laju. Ketika bersetubuh, tu kalau jawab azam hukumnya adalah makruh. Makruhnya ketika bersetubuh, ketika qada hajah, ketika dalam tandas, tu dimakruhkan kita jawab azam, jawab iqamah. Kemudian jawab azam iqamah ni jawab sebagaimana yang dikatakan oleh orang yang azam dan orang yang iqamah, melainkan ni ada pengecualian. Melainkan pada lafaz hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah. Maka dijawab daripada keduanya, kedua hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah dengan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya melainkan
kesemua itu datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula an maksiatillah illa bi ismatillah wala quwwata ala ta'atillah illa bi ma'unatih. Tidak ada daya daripada meninggalkan maksiat melainkan dengan peliharaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada upaya atas mengerjakan ketaatan melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwwata, tidak ada daya daripada meninggalkan maksiat melainkan dengan peliharaan daripada Allah, dan tidak ada upaya atas mengerjakan ketaatan melainkan bima'unati, dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni orang panggil hayya 'alas salah, orang panggil sembahyang, kita berjawab, aku mari dulu gitu bila dalam masjid. Dah jawab gitulah. Bagi kita mari awal kan ada la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya upaya melainkan kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakiki. Tak ada daya, tak ada upaya. Tak ada wala quwwata. Kuah tu tak ada. Kita ada kuah, ada tenaga yang Tuhan letak kita. Tapi kuah tenaga yang Tuhan letak kita ni tak ia bekas. Kesemua tu datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni. Yang mana kita disunatkan perbanyakkan kata la haula wala quwwata illa billah. Kita disunatkan perbanyak. Akan menjadi kenderaan ketika kita meniti titian sirat. Sebab kalau kita memperbanyakkan zikir la haula wala quwwata illa billah serta kita beramal dengan zikir itu, tak ada lah riak wujud takabur. Nak riak nunjuk kat mana? Nak nunjuk dengan amal, tak ada daya upaya. Hak Tuhan belaka. Nak rasa ujub hairan diri dengan amal, hak Tuhan belaka. Nak rasa sombong dengan amal, la haula wala quwwata illa billah, hak Tuhan belaka. Itu hakiki dia. Pandai ni. Maknanya kita ada kuah, ada tenaga, ada upaya ni, tenaga upaya ni rank panggil dah. Abang energy kita ada rank. Bila kita ada rank, kita gerak buat kerja. Satu rank, satu gerak. Tahu tak? Ada rank, gerak buat kerja. Ada rank, gerak bangun duduk. Ada ni. Bukan gerak semua. Warna ni rok penuh biar rumah. Tu rok lain tu. Bukan rok hak lagu rok tu nak lain pula. Sini. Rok ni. Berkuasa lah kata. Apabila ada rank, tenaga kita rok lah, boleh rok diam. Tapi hakikinya rank kita tu tak boleh bekas sama sekali. Yang kita rok diam tu semuanya hak Tuhan belaka. Rank hak ada di kita pun Tuhan bubuh. Zahirnya mari daripada makan minum. Tapi makan minum tidak menghasilkan tenaga, tidak menghasilkan kuah upaya, tidak menghasilkan rank saat ni tu. Jadi terhasilnya kuah tenaga di tubuh kita, Allah yang lakukan, Allah yang buat. Zahirnya mari daripada kita makan. Sampai saat kita menggerakkan tubuh kita tu, itu bukan datang daripada tenaga yang diri kita. Itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni bab pegangan kita ahli sunnah lah. Adapun Mu'tazilah Qadariyah, Tuhan letak dah tenaga di kita, habis kerja Tuhan. Kerja tenaga tu pula yang menggerakkan ikhtiar usaha kita. Dan dengan ikhtiar usaha kita tu lah berhasilnya perbuatan datang daripada kuah tenaga yang Tuhan letak di tubuh badan kita. Itu Mu'tazilah Qadariyah. Itu akidah yang sesat, akidah yang syirik, mensyirikkan Allah pada perbuatan yang khilaf ulama sama ada kafir ataupun dosa besar. Kita la haula wala quwwata illa billah, tu hakiki. Tapi kita ingat baik, kita di sunnah wal jamaah, walaupun kita usaha hakikinya Tuhan juga, kita wajib isbatkan di akidah, wajib letakkan di akidah kita, hamba manusia ada pilihan, ada perbuatan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat baik tu.
Kami yang sembah. Tuhan kata kami. Maka kita wajib berpegang. Kami hamba ada pilihan. Kami hamba ada perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan kami tetap hak Tuhan belaka. Sudah. Kadang gitu juga. Kalau pilihan dan perbuatan kami ni hak Tuhan juga, kami tak ada apa sekara. Hakikinya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada apa sekara pun. Semuanya hak Tuhan belaka. Termasuk pilihan kita pun hak Tuhan. Termasuk usaha kita pun hak Tuhan. Dan kalau hak Tuhan belaka, kenapa kita wajib berpegang hamba ada pilihan perbuatan? Sebab ayat Quran sanda kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat lain lagi banyaklah, kita ambil ayat hak kita dah baca semua. Kenapa Allah menyandarkan kepada kita walau bukan hak kita pun hak Tuhan belaka? La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Jangan ditanya pekerjaan Allah. Kita akan ditanya pada hari akhirah. Kita faham, kita pegang, stop, berhenti. Jangan duduk korek-korek. Gitu je. Hakikinya hak Tuhan belaka. Tiba-tiba sandar kepada hamba. Sandar apa kepada hamba? Hamba tak ada apa sekara. Sandar apa? Jangan duk tanyalah. Sekatu je kita. Ada ni. Memang hakikinya Jabariyah. Tu hakiki. Tak ada apa sekara pun. Hak tu hakiki. Tapi Jabariyah kenapa akidah yang terpesong? Sebab tidak berpegang dengan ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada ni. Ni kita kena tu molek ni. Akidah kita kena kejap molek. Hakikinya alhamdulillahirabbil alamin. Hak Tuhan belaka. Tuhan sebagai Rabb, Tuhan, hak dia belaka. Tapi ingat baik tu, kita ahli sunnah kena berpegang ada kita usaha walaupun hakikinya tak ada. Kita duduk maqam syariah, dia panggil maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hak sebut hakiki tadi la haula wala quwata illa billah. Kalau kita hanya berzikir dengan la haula wala quwata illa billah, kita tak naik maqam la haula wala, jangan duk lakon. Ingat baik. Maqam ni kedudukan basirah masing-masing. Kalau kita kedudukan basirah mata hati kita tak duduk di maqam la haula wala quwata illa billah, jangan kita duk lakon. Ni ada orang ajar bangun pagi la haula wala quwata illa billah. Tuhan belaka. Wahdatul af'al. Tuhan belaka, tu Jabariyah. Adapun kalau maqam la haula wala sungguh, tu Tuhan buat dia gitu. Dia panggil maqam wahdatul af'al. Maqam fana, tu maqam aulia. Jangan duk lakon. Jangan duk lakon. Tak ada. Ni duk laku. Kita hanya zikir saja la haula wala quwata illa billah. Tapi kita bukan maqam dia. Kita maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami. Kalau tidak berpegang kami ada pilihan dan perbuatan, tidak berpegang dengan ayat Fatihah. Ada benda kitanya. Sampai tahap Tuhan lenyapkan di basirah, tidak ada, mereka hanya ada daya upaya Allah Ta'ala belaka. Itu Tuhan letak kita maqam la haula wala quwata illa billah. Maqam permulaannya wahdatul af'an, itu maqam aulia. Ini ada orang ajar suruh laku. Bangun pagi biarlah wahdatul af'an, Tuhan, tak ada kita. Jangan. Kita ahli sunnah wal jamaah wajib isbatkan di akidah hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Tidak berpegang hamba di pilihan dan perbuatan, itu Jabariyah terpesong. Ada ni. Mana? Kita ni lah mudah masuk pekoh ni. Hidayah tu sebiang kita. Jangan lupalah permulaannya bicara tauhid. Masa bicara tauhid terdahulunya panjang juga cerita hak berkaitan dengan pegangan, terutama sekali bab qada dan qadar. Ada ni. Qadariyah dengan dia Jabariyah ni tunduk sangat, tidak berpegang ada pilihan dan perbuatan. Qadariyah ni telajak. Kita ahli sunnah wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Tiba-tiba Qadar dilajak pilihan dan perbuatan hak kita sungguh-sungguh, bukan hak Tuhan. Ada ni. Kita ahli sunnah berpegang ada pilihan dan perbuatan, tapi pilihan dan perbuatan hak Tuhan juga.
Hakikinya tak ada gapo satu. Hakiki macam Jabariyah. Tapi Jabariyah salah kerana tidak berpegang ada pilihan dan perbuatan. Walaupun pilihan dan perbuatan sebenarnya tak ada, tapi tetap wajib berpegang. Sudah. Hak Tuhan belakangnya Alhamdulillahirabbil alamin. Hak Tuhan sandok kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cukuplah. Ada ni. Patut ayat hak Tuhan sandok kita banyak sangat-sangat lah. Yang kita baca Nabi tu kan, laha ma kasabat wa 'alaiha ma katasabat tu. Usaha kita belaka baik buruk tu. Kata kita yang usaha. Laha ma kasabat. Barang yang diusahakan oleh seseorang. Wa 'alaiha ma katasabat. Usaha dia juga. Hak baik pun yang diusahakan oleh seseorang. Hak jahat pun yang diusahakan oleh seseorang. Tu Tuhan sandok kita tu kan. Ada ni. Ingat tak ayat hak wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama tu. Ingat tak ayat wallahu khalaqakum wa ma ta'malun tu. Tulis di whiteboard ni Ada ni. Jangan kita ngaji bab fiqh ni tauhid kena kejar. Tauhid kena kejar. Kalau tauhid tak kejar go, tak ada lah fiqhnya. Ada fiqh tapi tak ada nilai. Ada ni. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malu. Hak tadi dalam satu surah tapi ayat lain. Alhamdulillahirabbil alamin dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, satu surah tapi ayat lain. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama ni satu ayat. Ada ni. Ingat tau. Ya, ada buku catatan kan? Ada. Dia kalau buat catatan apa-apa tu bertarikh. Bertarikh atas. Jangan buat catatan saja. Kau boleh tahu. Tulis tu bila. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar ya Muhammad, akan tetapi Allah Ta'ala lah yang memasukkan pasir ke dalam mata orang kafir. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad dalam peperangan dengan puak Hawazin, perang Hunain selepas pembukaan kota Mekah tu kan. Jadi perang Hunain dengan puak Hawazin ni, jadi masa tu berkecamuk, kemudian Nabi pun ambil pasir, Nabi genggam, Nabi pun lontar. Bila pasir tu masuk dalam mata orang kafir, maka masuk pasir dalam mata. Tak boleh nak buka mata kan. Lepas tu sahabat pun marah. Faham tak ni? Itu cerita dia. Lepas tu turun ayat wa ma ramaita, tidak melontar pasir engkau ya Muhammad. Bukan engkau yang lontar pasir tu. Iz ramaita, ketika engkau lontar. Walakinallaha rama, akan tapi Allah Ta'ala lah yang masukkan pasir dalam mata orang kafir. Mana perbuatan lontar tu hak Tuhan, bukan hak Nabi kita. Tapi Tuhan kata izramaita, ketika engkau lontar. Tuhan kata Nabi lontar. Padahal sebenarnya Tuhan yang buat benda tu semua. Tapi Tuhan kata izramaita, ketika kau lontar. Kan nampak bunyi macam jadi macam berlawang tau. Tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau melontar pasir. Tidak. Ketika. Mana? Tidak melontar pasir. Bukan mu yang lontar pasir ya Muhammad. Bukan kamu yang lontar pasir ya Muhammad. Ketika kamu lontar pasir. Ketika kamu lontar pasir.
Dia kata tidaklah. Kenapa pula kata ketika kamu lontar pasir? Ni kita kena berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan. Sebab Tuhan sandarkan Nabi SAW ni pada zahir. Batin hakikinya tak ada Tuhan belaka lah hakikinya. Tapi zahirnya ketika engkau lontar ya Muhammad, maka kita kena berpeganglah ada pilihan ada perbuatan. Tapi hakikinya pilihan perbuatan tu hak Tuhan belaka. Itu je. Kalau tidak berpegang ada pilihan dan perbuatan, nak bermana ni? Izra maitah ketika engkau lontar pasir Muhammad. Nak bermana? Ada ni. Ada pula huraf pesen ni. Ni saya pernah dengar ni. Dalam TV ke dalam radio. Maksud ayat ni, tidak melontar pasir engkau ya Muhammad ketika engkau lontar pasir, walakin Allah ramah, akan tapi Allah Ta'ala yang masuk masa yang kafir, dengan bahawa Allah Ta'ala berkongsi hija dengan Nabi SAW. Dia kata bagi hija. Kongsi tu syirik. Orang panggil tu syirik pada perbuatan. Mana wahdaniyah pada perbuatan, keesaan pada perbuatan, hanya Allah perbuat. Nabi, makhluk tak payah bekal. Dia kata tengok ni, tidak melontar pasir kau ya Muhammad ketika kau lontar pasir. Sebab apa? Allah separuh, Nabi separuh, dia kata. Dikosi. Kata kok mana pula dia bawa ni. Ada ni. Mana apa? Kerjasama antara Allah dengan Nabi SAW. Dah ada. Ini pada zahir juga. Hakikinya tidak ada. Melainkan semuanya perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ayat lagi ni biasa dalam kitabnya ayat Wallahu khalaqakum. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan akan barang yang kamu kerjakan, yang kamu perbuat. Dan bermula Allah Ta'ala yang menjadikan kamu dan menjadikan akan barang yang kamu perbuat. Ada ni. Kamu Allah Ta'ala jadikan. Barang yang kamu perbuat Allah Ta'ala yang jadikan. Macam ni. Barang yang kamu perbuat tu Allah yang jadikan, bukan kamu. Ada ni. Sekarang Tuhan kata Allah Ta'ala yang menjadikan kamu, bukan kamu je Allah jadikan. Barang yang kamu perbuat pun Allah yang jadikan. Tetapi Tuhan kata tak kamu. Tuhan kata tak kamu. Tuhan kata kamu. Tuhan kata kamu perbuat, tapi hak kamu perbuat tu Allah yang perbuat, yang lakukan. Tapi Tuhan kata kamu perbuat, barang yang kamu perbuat tu Allah yang lakukan, Allah yang jadikan. Tapi Tuhan kata tak kamu perbuat. Tuhan kata kamu. Sebab tu kita kena berpegang, kita ni ada pilihan dan perbuatan. Sebab Tuhan kata kamu perbuat. Tapi hakikinya barang yang kamu buat tu Allah yang jadikan. Tapi tetap Allah kata kamu perbuat. Ni kata kita kena berpegang, hamba ada pilihan dan perbuatan ni. Sebab Tuhan kata barang yang kamu perbuat, kamu yang perbuat. Tapi hakikinya Allah yang jadikan akan barang yang kamu perbuat. Tapi tetap Tuhan kata kamu perbuat. Ada itu. Ini hak satu ayat. Kalau dah hak kita buat tu Allah juga yang jadikan, tak payah nama kita buat lah kalau gitu juga. Tuhan kata kita buat. Tapi Allah yang jadikan barang yang kita buat. Pada. Tapi barang yang kamu buat.
Tuan sandar kamu. Sebab tu kita kena berpegang. Hamba ada pilihan dan peluang. Kau tu je. Tapi kalau kita nak ingat ayat yang mudah ke, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah sebagai Rabb, sebagai Tuan. Hak dia belaka. Itu hakiki. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami yang sembah. Kita pun berpegang. Kami hamba ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan kami hak Tuhan juga. Kalau tidak berpegang ada pilihan dan perbuatan, tidak berpegang dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu Jabariyah. Berpegang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami yang sembah. Tapi kami sembah tu hak kami sungguh. Bukan hak Tuhan dah. Tidak berpegang dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Tuan. Itu akidah Qadariyah. Kita pegang. Ada pilihan, ada perbuatan. Ya, kita pegang. Tapi pilihan dan perbuatan tetap hak Tuhan juga. Itu je. Ke mana? Tak ada kalau panjang, satu je. Dah kalau hak Tuhan juga, kenapa kita pegang ada hak kita? Dah Quran sandar kita. Dah Quran sandar kita, buat apa kalau hak kita tak ada? Hak tu orang panggil apa tu? Orang panggil nak teruk. Mana ni? Nak teruk mana nak teruk? Jangan gi sekat tu sudahlah. Nak gi juga. Ni kena bekak dahi lah. Orang kata jangan gi, nak gi juga. Setakat tu sudahlah. Ada ni. Tapi hakikinya memang tak ada apa satu. Hakikinya la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu hakiki. Tak ada daya, tak ada apa. Mereka hak Tuhan belaka. Hak tu hak jawab ketika hayya 'alas salah dan ketika hayya 'alal falah. Dan melainkan pada as-salatu khairum minan naum, maka dijawab daripada dengan sadaqta wa barirta. Wallahu a'lam. Ini kita 20 sifat hati yang keji dan terpuji. Muka surat 21 baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Maka bagi menghilangkan riak, hendaklah dihilangkan sebab-sebabnya, sebab bagi riak. Hendaklah diingat bahawa suka dipuji, takut dicela itu merupakan racun yang membinasakan pahala amalannya. Ingatlah bahawa Allah yang memberi ganjaran, bukan manusia. Maka bagi menghilangkan riak, hendaklah dihilangkan sebabnya. Yang mana terdahulu sebab menimbulkan riak 3. Suka dipuji, takut dicela, tamak akan harta. Tamak akan harta ni nak kepada dunia lah. Tamak akan harta ni nak kepada dunia. Sebab tu dalam kitab Penambah Bagi Hati, dia kata loba atas umpama harta. Loba atas umpama harta. Tamak tu lah. Umpama harta, bukan harta saja. Kita maksud contoh apa? Loba akan dia bahasa lama lah, umpama harta. Faham umpama? Contohnya macam loba pada harta. Umpama ni harta ke, pangkat ke, kemegahan ke, tu. Mana ni duit ke, semua tu lah. Maknanya bukan harta semata-mata, bukan duit semata-mata. Termasuk tamak akan pangkat dan kemegahan. Pangkat,
Kenapa? Pangkat dalam hati orang. Tu sama juga tu. Biar orang ni walaupun tak puji pun, orang ni bilang kita orang lebih. Gitu. Orang ni bukan puji belaka. Ada orang ni dia tak puji, tapi dia bilang kita ni orang hak tinggi, orang hak lebih. Ni. Tamu gini menyebabkan jadi timbulnya riak. Maka untuk menghilangkan riak, hendaklah dihilangkan sebabnya, kena buang sebab dia tu. Nak hilangkan riak ni, nak hilang riak macam mana? Kita orang awam. Sifat-sifat ni semua adalah sifat manusia. Faham tak ni? Sifat manusia. Riak-riak, menunjuk-nunjuk ni sifat manusia. Tengok budak-budak. Tak ada orang ajar sifat riak ke dia. Cuba tengok kalau dia ada benda baru. Kalau dia ada barang baru. Dia pun ngendeng nunjuk. Maka orang rumah sebelah tu pula lah garu kepala, nak kena cari duit, nak beli barang yang sama. Kalau tidak anak dia duduk minta seumur. Susah pula. Dia ngendeng saja. Bukan kata nak main, setuh dak wi. Setuh sebab apa? Barang tengah baru. Barang lama tu main nak main pun. Barang hak tengah-tengah baru tu, hak bau hak dalam plastik lagi tu, tengah kosek tu. Tapi dah ditunjuk. Lepas tu ni abang apa? Ada kau raja gitu? Tak ada. Itu sifat manusia. Gitu nah. Bahi cerita. Ya. Kalau cuti sekolah dia pergi mana? Pergi melancong. Buka sekolah, dia pun cerita lah, melancong. Kawan ni duduk rumah je. Sebab apa dia suka bercerita? Itu sifat manusia, bukan raja. Sama macam kita suka bercerita. Saya buat amal tu, saya buat amal tu, saya buat amal tu. Suka bercerita. Itu sifat manusia. Dengki, sifat manusia. Dulu duduk cara ke dia seorang je. Boleh adik baru, bukan orang cara ke dia, orang marah pula ke dia. Lagi kosek. Tangan tu pegang mana? Nak ada pegang pipi adik ni. Marah pula dah. Dah lah tak layan dah ke dia. Dia pergi marah pula dah. Hak terpinggir. Dia pun cubi. Kita kata deki tu. Ambil mana deki? Itu sifat manusia. Nak menghilangkan sifat manusia tak hilang. Cuma di sini macam mana kita nak benda ni untuk kata apa? Mari sifat riak kita nak tolak. Tolak ni hilangkan sebab dia tu. Kita bukan suka dipuji. Tu nak hilangkan sebab dia. Mudahlah kita tolak sifat riak. Ada ni. Dia buat amal ni kerana yang lain ni, hati berbolak balik. Kadang-kadang mari kerana yang lain. Lepas tu nak tolak lah. Kerana yang lain sebab apa? Supaya orang puji. Tak payahlah. Orang puji hari ni, orang yang sama nanti keji balik. Takut dicela. Kalau dicela kita pun kadang-kadang hak cela kita tu kemudian jadi kawan kita. Tomokkan harta, loba pada harta. Loba apa? Harta ni kalau rezeki adalah. Yang kita buat amal akhirat kerana nak harta tu nak kok mana? Amal akhirat kerana akhirat lah. Tapi kalau kita amal akhirat kerana akhirat, adakah harta takkan dapat? Kalau dalam rezeki kita dapat, kita lah juga. Jangan tomok lah tu. Tu ada bahagian masing-masing dah. Faham tak ni? Tu cara nak tolak riak. Buat amal bukan kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak menghilangkan, dihilang-hilang sungguh ni, tu sampai maqam aulia, suci hati, sebersih-bersih ni. Tak ada dah ni. Ada ni. Tak ada dah. Mana ni? Lubang syaitan nak goda hilang dah. Tapi kita ni orang awam kena sentiasa mujahadah lah. Bila ilmu kita bertambah, amal kita bertambah, kebajikan kita bertambah, maka akan timbul macam-macam ujian lah kepada kita. Jadi hati kita, macam contoh kita belajar, sikit pun tak ada belajar ni kerana selain daripada Allah. Tak ada pun. Semata-mata kerana Allah. Bila pandai ni, dia mari nak belajar kerana nak biar orang kata aku pandai gitu. Tak ada pun niat seorang kata pandai.
Kita mula-mula belajar tak ada niat sikit pun supaya orang kata kita pandai. Pandai ni. Kita belajar mula-mula tu ke Allah insafnya, kita banyaknya tak reti, kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila reti pandai, tak seorang kata pandai pula dah pada ni. Maknanya mula-mula niat kita tulus, solid niat kita semata-mata kerana Allah. Boleh buat amal pun alhamdulillah. Amal kau banyak, mari nak suka orang kata kita banyak amal pula dah. Ada apa dia? Lintasan tu. Tu tak akan hilang kita orang awam. Tapi kena sentiasa ingatlah, pujian, kecelaan atas dunia tidak merubah kedudukan kita dalam agama. Kalau agama kita sebenar walaupun orang cela. Kalau agama kita tak sebenar walaupun ramai mana orang puji sekalipun. Ada situ je. Ada ni. Jadi puji cela perkara ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebenarnya ujian puji, ujian cela ni kita berat ujian puji. Pada ni. Berat ujian puji itu menyebabkan kita jadi mudah lupa diri. Ke kita macam mana? Puji luah lubang hidung. Cela tak nak tidur. Tak lena tidur bila orang cela. Apa kan? Ngiring-ngiring apa? Terngiang-ngiang. Terngiang-ngiang di telinga ni orang duk cela. Tapi kalau kau puji, terngiang-ngiang juga. Gitulah. Kan? Dia cela ujian, tapi ujian besar laginya adalah pujian. Itu ujian yang paling besar. Kenapa? Sebab orang puji dia tak salah, orang cela tu salah. Cela orang buat apa? Kalau orang puji, benda baik dia puji lah. Cuma orang yang nak memuji kena tengoklah pula orang yang kita nak puji tu okey ke tak okey, boleh kontrol diri ataupun tidak. Terpuji sekali dia punya melangkah tu jadi pasal lain dah. Jangan. Pasal dia melangkah tu jadi pasal gaya pelik dah ni. Jadi. Salah tu salah kita. Orang tu orang yang tidak boleh dipuji. Kalau kita puji dia, alhamdulillah. Kita puji dia, alhamdulillah. Kita boleh puji. Ini semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kamu puji itu lebih sangat. Mudah-mudahan kamu kata tu Tuhan jadi sungguh. Ada ni. Hak kamu puji tu hanya kamu zong kok luar, jangka kok luar. Kita yang dipuji ni, kita kenal lah diri kita macam mana. Kadang-kadang kita malu dengan pujian orang. Pujian orang tu tak betul sebenarnya. Tapi jangan pula kita memburukkan diri. Kamu puji saya tu tak betul, saya jahat sebenarnya. Tak payah kata gitu. Pandai ni. Kejahatan kita dah cerita kat orang. Cuma kita insadi lah. Kita jadi malu. Sebab apa? Sebab orang puji tu dia sebenarnya tak tahu hakikat diri kita yang sebenar. Tapi dia puji kerana dia zon baik kepada kita. Zon baik, jangka baik ke kita. Hak Nabi kata, zannu bil mu'minina hasanan. Jangkalah kamu, zonglah kamu dengan orang mukmin dengan jangka zong yang baik. Kita pun bila kita zong baik, kita pujilah ke dia. Sebab kita kena zong baik. Tapi dia zong ke kita baik. Tapi kita yakin tak kita sebenar macam mana? Kita yakin tak kita ni? Takkan kita nak ambil hak zong saudara kita dengan kita nak meninggalkan keyakinan kita ni banyak kekurangan. Itu dalam kitab Hikam, ajhalun nas man taraka yaqina ma indahu li zanni ma indan nas. Sejahil-jahil manusia mereka yang meninggalkan hak yakin. Hak diri kenal diri siapa? Kerana zon daripada manusia. Manusia zon je. Kita yakin, kenapa tak tinggal hak yakin kita? Tu kata kita kadang-kadang jadi malu. Kenapa? Kerana orang ni puji baik ke kita. Tapi alhamdulillah lah,
Mudah-mudahan hak dia kata baik di kita tu tak sedap sebenar pun, mudah-mudahan hak dia kata tu jadi baik sungguh kita. Gitu je lah. Ni tu puji je. Tengok siapa. Tengoklah dah siapa. Bilang. Jadi nak menghilangkan riak, hendaklah dihilangkan sebabnya. Mana hendaklah diingat bahawa suka dipuji dan takut dicela itu merupakan racun yang membinasakan pahala amalan. Yang kita nak supaya orang puji, kita buat amal supaya orang tak cela kita, tu akan menyebabkan boleh membinasakan pahala amalan kita. Membinasakan pahala amalan. Dia tidak membinasakan amalan. Dia tidak membinasakan amalan. Amalan ni sah batal tu kalau buat betul sah lah. Ni hak membatalkan pahala amalan. Bila kita suka dipuji, kita suka takut dicela, maka kita pun buat amal kerana supaya dipuji. Kita buat amal supaya kita tidak dicela. Walha cela tidak mudarat kepada kita. Jikalau yang kita buat tu perkara yang sebenar, orang cela macam mana pun tak ada mudarat apa kepada kita. Tak ada mudarat apa. Ingatlah bahawa Allah Ta'ala yang memberi ganjaran bukan manusia. Allah yang memberi ganjaran bukan manusia. Jadi kalau manusia puji pun, kalau dah kita buat tu maknanya tak sempurna, tak sempurnalah ganjaran. Faham tak ni? Bukan manusia yang beri ganjaran kepada kita. Walaupun pakat puji semua, lepas tu pahala kita bertambah Tak. Pahala kita bergantung kepada amalan kita sempurna ke tak sempurna. Sempurna, ganjaran datang daripada Allah, bukan ganjaran datang daripada manusia. Pada ni ganjaran bukan datang daripada manusia. Bukan kalau nak manusia ke sampai di hari akhirat Tuhan perintah kita pergi cari manusia. Kita cari Tuhan lah. Sebab apa? Sebab kita buat satu perkara adalah kerana nak kepada ganjaran ni, nak kepada kerana manusia. Jadi minta cari manusia lah untuk minta pahala. Ada pahala, ada ganjaran daripada manusia. Tak ada. Kemudian kalau kata tomok kepada harta contohnya, harta itu semua rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang kita nak harta, kadang-kadang tak dapat pun kalau bukan rezeki kita, tapi pahala kita batal dah. Ada ni. Kita buat amal ibadah kerana nak dunia. Kita buat satu-satu pekerjaan agama kerana nak dunia. Terkadang tak dapat pun dunia tu kalau bukan rezeki kita. Tapi kalau rezeki kita, kita buat amal kerana Allah Ta'ala pun, hak rezeki kita lah. Ada ni. Akan boleh kepada kita. Yang kita buat amal kerana nak hak dunia, hak rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah tu apa pula? Ada ni. Bukan makna kalau kita beramal kerana nak dunia, dunia mari cepat di kita. Kalau kita buat amal kerana nak akhirah, dunia tak mari. Tak. Kadang-kadang kita beramal kerana nak dunia, dunia datang sekejap je. Lepas tu orang pun terperasanglah kita ni, niat kita tak betul. Malah dah apa dah ni? Dia hak riak ni hak hati tak nampak. Tapi hak dalam ni lama-lama akan terkeluar. Jadi kalau kita duk tomok kepada harta, buat kerja agama nak harta, mula-mula tak zahir, lama-lama dia nak hak ning sebenarnya. Maka harta tu kadang-kadang kurang. Ada ni. Tapi kalau beramal semata-mata kerana Allah, dapat harta, kadang harta tu berpanjangan. Rezeki yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang berpura-pura ni tak tahan lama. Orang yang berpura-pura tak tahan lama. Orang yang cepat menonjol ni tak tahan lama. Sebab apa? Sebab dia tak tanam diri dia molek.
Dia tanam molek diri dia. Kalau Tuhan timbulkan, timbul kemas. Sebab apa? Apa kata? Tunjang dalang. Idfin wujudaka fi ardil khumul fama nabata mimma lam yudfan lam yatimman nitaju. Itu dalam kita ikan. Tanam diri kamu di dalam bumi yang dalam, yang tersembunyi. Barang yang tumbuh tanpa ditanam tidak akan sempurna tumbuh. Pada ni. Makna kita wa'amal semata-mata kerana Allah. Tak ada kerana lain. Sembunyi. Tapi bila Tuhan timbul berpanjangan. Lepas dia mati pun berpanjangan. Orang cerita sama. Tuhan mati lama dah. Sebab apa? Sebab bila Tuhan timbul tu, dia kemah. Tapi kalau kita tidak tanam, maka timbul yang tak sempurna. Tak lama terbalik. Ada? Kata tengok kisah-kisah aulia apa semua tu. Tak ada. Dia sembunyi diri dia ni. Semata-mata kerana Allah. Tapi bila Tuhan timbul nama dia, harum selama-lamanya nama dia. Orang cerita. Kadang-kadang Tuhan timbul nama dia bila? Lepas daripada dia mati. Masih hidup, tak ada bunyi pun hadiahnya. Ada ni. Tapi bila Tuhan timbul ni, timbul yang berpanjangan. Tapi kalau jenis orang nak kepada timbul ni, dia tak tanam, maka memanglah tumbuh. Macam kita semar lah. Kalau semar dalam sikit, siram. Benih tak molek ni bang kali. Lambat. Tapi kalau yang tumbuh, kemah molek. Tapi kalau kita nak cepat, semar toho panggil tau. Toho. Tok dalam. Cetek. Betul cetek. Bukan cetek tu air. Dah. Mana tanam tu tanam tok dalam. Memanglah sekejap tumbuh. Sekejap tu balik dah Sebab apa? Sebab tanamnya tok dalam. Sebab itulah kalau beribadah kerana Allah, tidak ada kerana lain. Tanam diri. Bila Tuhan timbulkan, timbul yang berpanjangan. Tapi itu semua ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita duduk di dunia tempat ujian. Bilakah tempat kita bersenang-lenang? Kalau kita lepas ujian atas dunia, bersenang-lenang lepas daripada mati. Kalau kita lepas ujian atas dunia, tempat bersenang-lenang adalah lepas daripada mati. Tapi kena kita dapat menempuhi ujian di dunia, yang mana dunia ni dunia fitnah, dunia ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai sifat kecelaan yang ke-8, sifat riya. Yang ke-9, loba makanan, lahap makanan, syarahut ta'am, loba lahap. Lahap betul aja gitu. Lahap. Pelahap. Pelahap. Lahap, loba makanan, lahap makanan. Mana pun ni, hati dia tak ada, kira makan je. Macam orang kafir. Orang kafir hati dia cerita makan je. Sebab tu orang kafir siapa taing dia makan, Allah pelik sungguhlah. Penuh semeja, kita pun mau nak makan hok mana ni? Dia pun capa situ. Capa pandai dia. Kita ni makan selauk padang gitu je. Dia dok orang kafir. Sebab apa? Hati dia makan je. Kehidupan dia makan je. Sebab tu orang kafir ni, kalau dia makan sungguh. Tak sama macam kita orang Islam ni. Kita makan nak jadi sihat, gagah, boleh buat ibadah, boleh buat kerja, cari nafkah keluarga. Kada tu je kitanya. Taklah pelahap sebagaimana orang kafir. Wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.